Sudah lebih separuh abad lamanya, Fauziah Latif mendiamkan diri dalam banyak hal yang menyentuh nurani dan kisah sebenar di sebalik senyum lembut dan suara merdu yang mengalun nostalgia ke telinga rakyat Malaysia. Wanita bersuara emas yang pernah menjadi simbol kelembutan, ketenangan, dan kekuatan dalam diam itu akhirnya memilih untuk memecahkan sunyi panjang yang selama ini membalut dirinya. Usianya kini menginjak 54 tahun, angka yang menyimpan beribu rahasia, perjuangan, dan penderitaan yang tidak pernah dikongsikan kepada sesiapa pun, kecuali Tuhan. Dan apabila beliau berdiri di hadapan khalayak, dengan mata yang tidak lagi secerah dahulu, dengan tubuh yang tidak lagi segagah zaman kegemilangan, setiap perkataannya hadir bagaikan serpihan kebenaran yang sekian lama terkubur. Saya telah menyimpan semuanya terlalu lama, katanya dengan suara yang perlahan tetapi tegas, menggambarkan betapa beratnya beban batin yang dipikul selama ini. Orang ramai terdiam, tidak percaya bahwa wanita yang sering dianggap tabah dan tidak tergoyah itu sebenarnya telah bergelut dalam diam. Bukan sahaja dengan tekanan dunia hiburan, tetapi juga dengan tubuh yang semakin hari semakin menuntut perhatian. Di sebalik cahaya sorotan pentas, Fauziah menyembunyikan pelbagai penyakit yang mula menyerang satu demi satu. Sendi yang melemah, pernafasan yang tidak teratur, dan derita dalam senyap yang mengikis kekuatannya perlahan-lahan. Namun, dalam setiap kelemahan yang dialami, terselit satu kekuatan luar biasa, kekuatan seorang wanita yang tidak pernah meminta simpati, tetapi tetap memberi inspirasi. Setiap langkahnya kini lebih perlahan, namun lebih bermakna. Setiap senyumnya mungkin lebih hambar, tetapi tulus. Dan apabila beliau memutuskan untuk tidak lagi mendiamkan diri, suara itu bergema bukan sekadar sebagai luahan, tetapi sebagai satu bentuk keberanian yang luhur. Fauziah Latif bukan sekadar seorang penyanyi. Dia adalah simbol keindahan seni yang tidak pernah mati walau tubuh semakin rapuh. Dia adalah lambang keteguhan jiwa wanita yang menolak untuk tunduk walau sakit menghurung jasad. Bukan mudah untuk berdiri semula setelah terlalu lama, membiarkan diri terperangkap dalam diam. Tetapi Fauziah memilih untuk bangkit. Dan dalam kebangkitan itu, beliau membuka lembaran yang selama ini disimpan rapi. Kisah malam-malam sepi yang ditemani kesakitan, detik-detik sunyi di hospital tanpa sesiapa tahu, serta perjuangan mental yang tidak kelihatan di permukaan wajahnya yang sentiasa tenang. Para peminat yang selama ini hanya mengenal senyum dan lagu, kini melihat sisi sebenar seorang legenda, rentan, lemah, tetapi tidak pernah goyah dalam prinsip dan semangatnya. Apa yang lebih menyayat hati adalah apabila beliau mengaku bahwa tubuhnya kini tidak lagi seperti dahulu. Tulangnya sering sakit, kepalanya sering pening. Kadangkala beliau terpaksa berbaring seharian, memerangi rasa mual yang datang tiba-tiba. Namun, tidak sekalipun beliau biarkan kesakitan itu membataskan cintanya terhadap seni. Fauziah tetap menyanyi, tetap melukis emosi dalam bait lagu, tetap berdiri di hadapan kamera dengan martabat seorang seniwati yang sejati. Dan setiap kali beliau menyanyi, terasa seolah-olah beliau menyalurkan baki tenaganya yang terakhir demi menghidupkan roh seni yang telah membesarkannya sejak kecil. Fauziah Latif telah memilih untuk tidak lagi menjadi watak sampingan dalam hidupnya sendiri. Beliau kini berdiri sebagai tokoh yang berani membuka luka, bukan untuk meraih simpati, tetapi untuk memberikan harapan. Dalam setiap cerita sakitnya, ada sinar kekuatan. Dalam setiap keluhan perlahan, ada nada keikhlasan. Dan dalam setiap pengakuannya, terselit mesej agung, bahwa keindahan seorang insan bukan terletak pada fizikal yang sempurna, tetapi pada hati yang tidak pernah berhenti memberi, walau dalam sakit yang tiada berpenghujung. Hari-hari terakhir dalam perjalanan sunyi Fauziah Latif bukanlah senja yang gelap.
Sebaliknya sebuah fajar yang perlahan-lahan melepaskan cahaya terakhirnya. Hangat, lembut, tetapi mengundang rasa hiba yang dalam. Beliau tidak lagi berlari dari bayang-bayang penyakit yang mencengkam tubuhnya. Sebaliknya, beliau mendakapnya, menerimanya sebagai sebahagian dari naratif hidup yang tidak dapat dielakkan. Dan ketika sakit mula mengambil alih sendi, pernafasan menjadi singkat, dan waktu seakan mempercepat langkahnya, Fauziah tidak menunjukkan rasa takut. Beliau tidak melawan dengan kekerasan, tetapi menerima dengan damai, dengan jiwa yang sudah lama berdamai dengan diri sendiri. Peminat yang datang melawatnya di hospital terkejut melihat tubuhnya yang semakin mengecil, pipi yang cekung, dan suara yang perlahan seakan bisikan angin. Namun, mata Fauziah tetap menyala, bukan dengan tenaga, tetapi dengan keberanian dan ketabahan yang sudah lama menjadi perisainya. Beliau menatap mereka semua dengan senyum yang menyimpan 1000 makna, seolah-olah berkata, "Saya bersedia, dan saya bersyukur." Di dinding bilik hospital yang sunyi, tergantung foto-foto lama. Fauziah di pentas anugerah juara lagu. Fauziah memegang trofi. Fauziah dikelilingi peminat. Semuanya membisikkan satu hal yang sama. Beliau pernah memberi terlalu banyak kepada dunia ini, dan kini dunia sedang mengucapkan terima kasihnya dengan linangan air mata. Bila saya menyanyi dahulu, saya tidak tahu suara itu akan membawa saya ke tempat sejauh ini, katanya kepada seorang wartawan yang diberi peluang terakhir untuk berbual dengannya. Saya hanya tahu, saya menyanyi kerana saya mahu orang rasa apa yang saya rasa. Dan sekarang, bila tubuh saya tidak lagi kuat, saya rasa saya masih mahu orang tahu. Perasaan itu tidak pernah mati. Suara Fauziah waktu itu bergetar, bukan kerana lemah tetapi kerana penuh makna. Kata-katanya menjadi warisan yang tidak tertulis, sejenis kekuatan yang tidak boleh dilihat, hanya dirasai. Beberapa hari sebelum tubuhnya menjadi terlalu lemah untuk duduk, Fauziah meminta untuk dibawa keluar ke taman kecil hospital, tempat di mana burung-burung datang pada waktu pagi dan daun-daun berguguran dalam diam. Di situ, beliau duduk di atas kerusi roda, menyentuh kelopak bunga dan memejam mata, seolah-olah mengumpul semula semua memori indah yang pernah dimiliki. Angin menghembus rambutnya yang semakin nipis, dan sinar matahari mencium kulitnya yang pucat dengan lembut. Di saat itu, tiada siapa yang melihat seorang wanita sakit. Mereka melihat seorang legenda yang bersatu dengan alam, tenang, damai, dan bersedia untuk melepaskan semuanya. Doktor dan juru rawat yang merawatnya sering bercakap tentang betapa luar biasanya Fauziah. Tiada rungutan, tiada rengekan, hanya kesabaran yang tidak terhingga dan kata-kata yang memberi semangat kepada mereka yang menjaga beliau. Jaga diri kamu, jangan lupakan diri sendiri, katanya kepada seorang juru rawat muda yang menangis sewaktu menggantikan botol infusi. Fauziah tidak pernah mahu menjadi beban, malah masih mahu memberi, walaupun hanya dengan kata-kata, walaupun dalam keadaan dirinya semakin melemah. Dan pada malam itu, malam yang sunyi, ketika langit gelap dan bulan separuh wajah, Fauziah memandang keluar jendela bilik hospital buat kali terakhir. Beliau berbisik perlahan dalam doa, bukan memohon untuk sembuh, tetapi mengucapkan syukur atas segalanya. Terima kasih atas semua kasih sayang, atas semua lagu yang pernah saya nyanyikan, dan atas setiap orang yang pernah percaya pada saya. Tangannya menggenggam selimut dengan tenang, dan matanya terpejam perlahan, seakan bersiap sedia untuk tidur panjang yang terakhir. Tapi dalam lena itu, tersimpan kekuatan yang tidak akan pernah mati. Suara Fauziah mungkin akan senyap, tetapi legasinya akan terus hidup dalam hati mereka yang pernah disentuh oleh suaranya. Di luar bilik, ribuan peminat berkumpul. Mereka tidak datang untuk melihat akhir sebuah hidup, tetapi
untuk meraihkan permulaan sebuah kenangan. Fauziah Latif telah meninggalkan lebih dari sekadar lagu. Beliau telah meninggalkan jejak hati, sebuah kasih sayang, ketabahan, dan keindahan yang tidak akan luput ditelan zaman. Dalam detik-detik terakhir itu, dunia akhirnya menyadari. Diamnya selama ini bukan kerana takut, tetapi kerana sedang membina kekuatan untuk satu cerita terakhir yang begitu agung. Kisah tentang seorang wanita yang pernah memeluk dunia dengan senyuman, dan kini dunia memeluknya semula dengan cinta yang tak terhingga.